Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Bat. Kembali lagi dalam Respon SD kali ini untuk bincangkan tentang dua perkara yang amat serius di kalangan masyarakat masa kini. Pertama sekali, baru-baru ini telah tular tentang penipuan pakej umrah. Penipuan pakej umrah bukan sekadar merugikan dari segi kewangan, tapi yang meruntuhkan impian ramai umat Islam yang ingin menunaikan ibadah suci. Bayangkan, berapa ramai yang telah bertahun-tahun menabung, sanggup menahan diri daripada berbelanja untuk perkara lain demi mengumpul wang secukupnya bagi mengerjakan umrah. Ada yang menjual harta benda, meminjam atau membuat pengorbanan besar hanya untuk mengejar impian ke tanah suci. Namun, penipuan yang tidak berperi kemanusiaan ini memusnahkan segalanya dalam sekelip mata. Ini adalah merupakan satu pengkhianatan yang amat keji, lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan agama. Sehinggakan saya sendiri mengelakkan diri agar tidak terikat dengan mana-mana syarikat travel secara jangka panjang, tapi tak disangka-sangka berlaku juga penipuan. Saya dijanjikan sagu hati, penerbangan kelas perniagaan, bilik hotel 5 bintang untuk di Mekah dan Madinah, dan saya hanya diminta untuk menyiapkan video-video agar dimuat turun ke dalam media sosial supaya dapat menarik perhatian orang ramai untuk menyertai saya untuk bersama mengerjakan umrah bersama dengan saya. Namun akhirnya, menjelang tiba tarikh dijanjikan, akhirnya penerbangan tersebut ditangguhkan, kata pengusaha syarikat travel tersebut. Saya kecewa, saya telah kosongkan jadual ceramah. Saya dah bersedia untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci. Akhirnya saya rasa tak aniaya. Apatah lagi mereka yang telah membayar habis kos penerbangan demi mengerjakan ibadah umrah. Allahu Akbar. Penipuan terhadap pakej umrah semakin meningkat dengan pelbagai teknik yang lebih canggih, termasuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan iklan-iklan yang akhirnya menarik minat ramai orang dan akhirnya mereka tak dapat pergi pun. Statistik menunjukkan bahawa di Malaysia sahaja ribuan masyarakat telah menjadi mangsa dengan jumlah kerugian mencecah jutaan ringgit setiap tahun. Perbuatan ini bukan saja merugikan mangsa secara material, tapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap agensi pelancongan yang jujur. Kesannya, ramai yang kini yang takut dan berhati-hati menyebabkan syarikat yang benar-benar sahih turut terjejas dari segi kepercayaan dan jualan. Apa yang lebih menyedihkan ialah kebanyakan mangsa penipuan ini terdiri daripada golongan yang berusia dan kurang berpengetahuan tentang selok-belok urusan dalam talian, menjadikan mereka sasaran utama. Oleh itu amat penting bagi kita untuk menyebarkan kesedaran kepada orang ramai agar sentiasa melakukan penyelidikan terperinci sebelum memilih pakej umrah. Periksa rekod syarikat, pastikan ia berdaftar dengan kementerian yang berwajib, Kementerian Pelancongan, MOTEK dan sebagainya, dan jangan terpedaya dengan tawaran harga yang terlalu murah atau menjanjikan sesuatu yang tidak masuk akal. Dari sudut agama, penipuan seperti ini adalah satu dosa besar. Menipu mereka yang ingin mengerjakan ibadah dan mencuri hasil titik peluh mereka adalah perbuatan yang sangat keji dalam Islam. Kita dituntut untuk bersikap jujur dan amanah dalam segala urusan, lebih-lebih lagi apabila melibatkan urusan keuangan dan agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan kami. Ini mengingatkan kita bahawa setiap perbuatan jahat ini akan dibalas dengan orang kata balasan yang setimpal, dan tiada kebaikan yang akan datang dari hasil penipuan. Sebagai umat Islam, kita harus sentiasa berusaha dan kita perlu berhati-hati dan bersikap teliti dalam setiap keputusan yang melibatkan harta dan ibadah. Seterusnya, isu kedua, baru-baru ini isu hutang sambung bayar kereta menjadi tumpuan ramai apabila sebuah video tular di mana sebuah kereta dipecahkan cermin hadapannya oleh seorang individu kerana pemilik asal gagal melunaskan bayaran kepada pihak bank, walaupun orang yang menyambung bayar telah membuat pembayaran kepada pemilik tersebut. Ini menimbulkan persoalan besar mengenai tanggungjawab, amanah dan hak-hak dalam urusan keuangan. Dalam kes ini, orang yang menyambung bayar menjadi mangsa kerana mempercayai pemilik asal akan menunaikan janji untuk melunaskan hutang kepada bank. Sambung bayar adalah satu urusan yang tidak formal dan penuh dengan risiko. Menurut pakar keuangan, urusan ini sering tidak didokumentasikan dengan baik dan tiada perlindungan undang-undang untuk pihak yang menyambung bayar. Fakta menarik ialah walaupun urusan ini semakin popular, bank dan institusi kewangan tidak pernah mengiktiraf sambung bayar sebagai kaedah yang sah. Oleh itu, jika berlaku masalah seperti pembayaran tertunggak oleh pemilik asal, pihak bank tetap akan menarik balik kenderaan tersebut tanpa mengira siapa yang sedang membuat bayaran. Ini memberi pengajaran penting kepada kita semua tentang pentingnya memahami hak-hak kita dalam urusan kewangan, terutamanya yang melibatkan aset bernilai seperti kenderaan.
Urusan hutang dan bayaran balik harus dilakukan dengan penuh amanah. Dalam Islam, berhutang adalah satu perkara yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan umatnya tentang kewajipan melunaskan hutang dan bahkan pernah bersabda bahawa roh orang yang berhutang akan tergantung sehingga hutangnya dilunaskan. Ini menunjukkan betapa seriusnya isu hutang dalam Islam. Selain itu, urusan sambung bayar yang tidak disokong oleh dokumen rasmi juga boleh membawa kepada masalah dan undang-undang. Tanpa perjanjian yang sah, hak individu yang membayar tidak dilindungi dan mereka terdedah kepada risiko ditipu atau kehilangan kenderaan. Oleh itu, pengajaran utama dari kes ini adalah kepentingan menguruskan urusan hutang ini dengan bijak, membuat dokumen rasmi dan sentiasa berpegang pada amanah. Hutang bukan sahaja melibatkan tanggungjawab terhadap bank atau institusi kewangan, tapi juga terhadap orang yang mempercayai kita. Jadi tuan-tuan dan sekalian, berhati-hati dengan dua isu dalam refund SD pada kali ini. Pertama, hati-hati sebelum kita mendaftar dengan syarikat travel umrah. Pastikan kita kaji dulu kestabilannya, rekodnya, apakah dia boleh dipercaya untuk bawa kita dalam pengandalan ibadah umrah. Dan begitu juga tentang isu sambung bayar, pastikan kita juga mengikut saluran yang betul dan sah di sisi undang-undang negara kita. Baik, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.